Selamat secara kepada Dr. Hasnadi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lim Kok Ling dengan nombor kad metrik SB21024. Hari ini saya ingin membentangkan pendahuluan bagi topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesempatan nasional. Sebelum saya memulakan pendahuluan, saya ingin membentangkan sedikit tentang sinopsis topik 7. Pembinaan kesempatan nasional Malaysia telah dipengaruhi oleh perkembangan ICT. Pada era globalisasi ini, ICT telah memberi perubahan dalam kehidupan segenap masyarakat Malaysia. Dia telah memudahkan manusia dalam pengurusan peribadi mereka. Namun begitu, ICT juga telah menyebabkan pengurangan komunikasi manusia secara bersemuka, lalu masyarakat Malaysia telah menjadi kurang mementingkan etika dan peradaban yang sedia ada. Jadi, ICT boleh bersifat positif atau negatif, membina atau menghancurkan terhadap sesebuah masyarakat dan negara. Dengan ini, setiap rakyat Malaysia perlu memahami dan menjauhi maklumat ICT atas talian yang bertentangan dengan etika dan maklumat pembinaan kesempatan nasional Malaysia. Objektif bagi topik ini adalah memahami ICT sebagai penggerak kesempatan nasional di Malaysia. Terdapat 3 hasil pembelajaran yang ingin dicapai selepas topik ini, iaitu menghuraikan hubungan manusia dan teknologi, membincangkan etika dan perabatan dalam penggunaan ICT, dan menganalisasi isu semasa ICT di Malaysia. Apa itu kesempatan nasional? Menurut Kamus Dewan Pustaka atas talian, kesempatan bermaksud keadaan bersepadu, perihat bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Manakala nasional berdefinisi bangsa dan kebangsaan. Nasional Malaysia dibentuk melalui pergabungan pelbagai kaum, terutamanya Melayu, Cina dan India yang mempunyai agama yang berbeza, tetapi bahasa perantaraan yang digunakan adalah sama, iaitu bahasa Malaysia. Pembinaan kesempatan nasional merupakan sesuatu maklumat yang sentiasa diambil berat oleh pihak kerajaan demi pembinaan sesebuah negara yang aman, harmoni dan maju dalam pelbagai bidang. Information and Communication Technology (ICT) atau teknologi maklumat dan komunikasi dalam bahasa Melayu. ICT merangkumi 2 aspek, iaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Bagi teknologi informasi, ia meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengurusan informasi. Manakala teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan menyampaikan maklumat antara satu sama lain. Secara umumnya, ICT merupakan satu sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat yang dalam pelbagai bentuk. Ia digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya, ICT sebagai alat bantu pembelajaran dalam bidang pendidikan, seperti e-book dan e-learning. Yang amat penting bagi waktu ini iaitu pandemik COVID-19 yang perlu menjalankan pendidikan jarak jauh. Selain itu, ICT juga menjadi sebagai alat bantu penghasilan produk yang berkualiti dan berteknologi dalam bidang industri dan manufaktur. Contohnya penggunaan robot atau mesin yang berteknologi tinggi untuk dalam penghasilan produk dan meningkatkan produktiviti. Sekian, terima kasih. Kini tiba giliran saya. Saya bernama Nur Amalin binti Othman. Nombor metrik saya ialah SB21025. Saya akan berkongsikan maklumat tentang
evolusi dan pengglobalan teknologi. Evolusi konsep ICT. I terdiri daripada information, C communication, and T technology. ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology, iaitu dalam bahasa Melayunya ialah teknologi maklumat dan komunikasi, yang bermaksud merupakan teknologi yang diperlukan untuk memprosesan data yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara mudahnya, ianya penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan juga waktu. Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumat, iaitu yang pertama ialah teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat yang digunakan untuk membuat suntingan dengan menggunakan teknologi yang terkini. Seterusnya, ia juga dapat memanipulasikan maklumat dan memproseskan sebagai imej. Seterusnya, ia juga dapat digunakan untuk berkomunikasi, iaitu menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, ingin saya kenalkan ini ialah Dr. Muhammad Awang Lah. Internet di Malaysia telah berkembang bermula pada tahun 1983 apabila salah satu netizen Malaysia yang pertama iaitu Dr. Muhammad Awang Lah, ia merupakan salah satu lembaga pengarah OUM. Ia telah memberikan satu idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaysia. Ketika beliau memberi cadangan untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet, ia merupakan ahli akademik Fakulti Elektronik di Universiti Malaya. Pada tahun 1989, Rangkaian Komputer Malaysia atau dikenali sebagai RANKOM telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awang Lah dengan kemudahan sambungan antarabangsa. Antara pengguna RANKOM pada peringkat awal ialah universiti-universiti tempatan. Ianya terus berkembang dengan sokongan daripada pihak swasta. Pada peringkat awal penggunaan RANKOM ini ialah pada mail dan forum elektronik. Projek RANKOM ini bukan sahaja memberi pengalaman dari segi pembangunan teknologi, malah ia memberikan pendedahan kepada beberapa kelemahan seperti kekurangan dan juga potensi penggunaan teknologi, rangkaian komunikasi dan juga isu-isu pengurusan yang berkaitan dengannya. Berdasarkan daripada pengalaman program RANKOM dijalankan, maka Dr. Muhammad Awang Lah telah merumuskan program jaring iaitu Joint Advanced Integrated Networking telah dirumuskan dan ianya dilancarkan pada tahun 1991 bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara lebih menyeluruh. Apabila ICT telah berevolusi di negara kita, banyak impak positif yang dapat kita lihat. Antaranya ialah negara kita telah melaksanakan projek e-dagang. Gambar di atas adalah antaranya yang melaksanakan projek e-dagang. Itu sahaja perkongsian saya tentang evolusi dan juga pengglobalan teknologi. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Grace Enyuning SB21050. Hari ini saya ingin membentangkan subtopik saya iaitu hubungan manusia dan ICT di bawah tajuk pengaruh ICT ke atas kesempatan nasional. ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pengurusan dan pemprosesan maklumat secara tepat dan mudah. Penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. ICT tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, telegram dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Terdapat beberapa kebaikan terhadap penggunaan ICT. Antara kebaikan ICT adalah menjimatkan masa dalam pelbagai urusan.
Seterusnya, ICT mendukung media hiburan berupa games, muzik dan juga video. Selain itu, penggunaan ICT memudahkan komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Terdapat juga keburukan ICT seperti masalah keselamatan kerana ICT mendatangkan kesan negatif dalam berlakunya jenayah cyber seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, buli cyber dan sebagainya. Keburukan seterusnya ialah pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Keburukan ICT juga termasuklah pemalas-malasan dan produktiviti seseorang juga akan merosot. Manusia dan ICT seakan tidak boleh dipisahkan dan menjadi satu keperluan dalam menjalani kehidupan. Manusia pergaulan sosial secara online di internet melalui berbagai apps seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube dan TikTok. ICT juga menjaga keamanan dan keselamatan negara. Kamera litar tertutup CCTV sentiasa digunakan di bank supaya kegiatan jenayah senang untuk dikesan. Kini, berbagai urusan seperti urusan perbankan, pembayaran bil dan membeli belah dapat dilakukan dengan mudah secara dalam talian. Kita tidak perlu lagi beratur panjang untuk membayar bil di kaunter. Kita hidup di zaman ini yang ICT memainkan peranan yang penting dan perkembangan tersebut membawa perubahan kepada hidup kita seperti cara bersosial, berkomunikasi dan sebagainya. ICT membawa kebaikan dan keburukan kepada kita. Oleh itu, kita perlulah menjadi seorang pengguna yang bijak supaya kita tidak menyalahgunakan kemudahan ICT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Arya Natasha binti Azli, nombor matrik SB21029. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Peraturan ICT. Yang pertama ialah komunikasi sesama manusia, iaitu menghormati privasi dan pendapat yang dikemukakan serta sentiasa menjaga adab dan percakapan serta penulisan. Yang kedua ialah ikuti piawai online, iaitu mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan bagi mengelakkan kecerobohan atau didenda. Yang ketiga ialah mengetahui keberadaan dunia cyber, iaitu memerhatikan keadaan sekeliling bagi mengelakkan salah faham dan ketidakselesaan orang lain. Dan yang keempat ialah hormati masa orang lain, iaitu memohon jangka masa untuk berbincang atau menghormati masa untuk bersama keluarga dan masa rehat mereka. Apakah etika dalam penggunaan ICT? Yang pertama ialah hak privasi, iaitu tidak berkongsi masalah peribadi di media sosial atau tidak menyebarkan fitnah ataupun menyebarkan berita yang tidak sahih. Yang kedua ialah plagiarisme, iaitu kita tidak mengambil bahan dari internet untuk menyiapkan sesuatu tugasan tanpa usaha dan mendapat markah yang tinggi dalam sesuatu ujian. Dan yang ketiga ialah manipulasi karya, iaitu tidak menyunting video atau gambar yang boleh membuka aib orang lain. Selamat sejahtera, saya Ho Chen Yi, SB21018. Tajuk saya ialah pengaruh ICT terhadap kesempatan nasional. Saya ingin membentangkan tentang topik ICT dapat pengukuhan kesempatan nasional. Pertama sekali, apakah itu kesempatan nasional? Kesempatan nasional merupakan penyatuan semua rakyat tanpa mementingkan bangsa dan budaya. Kesempatan nasional juga adalah kunci untuk perkembangan negara. Terdapat beberapa cara untuk mencapai kesempatan nasional dengan menggunakan ICT, yaitu cara bertutur, cara berkongsi, cara menjaga keharmonian masyarakat, dan cara hidup normal sebagai manusia dan cara mengurus privasi diri. Pertama sekali, cara bertutur.
Kami perlulah menjaga cara bertutur sendiri dengan tidak memfitnah dan tidak meluahkan perasaan dengan sesuka hati. Kami juga tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif tentang kaum dalam media sosial. Hormat menghormati dan bersopan santun adalah penting supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Terutamanya, pemimpin perlu berfikir rasional sebelum menyampaikan mesej terhadap masyarakat supaya tidak menimbulkan pertingkahan antara kaum. Cara kedua ialah cara berkongsi. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan mesej atau info-info yang positif dan tepat. ICT telah digunakan dalam pendidikan juga untuk memudahkan pelajar yang tidak dapat hadir ke sekolah atau pelajar yang berjarak jauh. Bukan itu sahaja, pelajar juga dapat memperoleh ilmu tambahan daripada internet melalui ICT mengenai kepentingan perpaduan. Cara ketiga iaitu cara menjaga keharmonian masyarakat. Masyarakat perlu menyayangi pemuda dan menghormati orang tua. Melalui penyebaran maklumat tentang adab dan kepercayaan agama lain, keharmonian masyarakat akan mencapai dengan tidak bersentuh larangan atau sensitif kaum lain. Dengan ini, kerusuhan kaum akan dielakkan. Cara terakhir iaitu cara hidup normal sebagai manusia dan cara mengurus privasi diri. Masyarakat tidak boleh terlalu menagih terhadap menggunakan ICT, tetapi menggunanya secara bijak. Maklumat peribadi hendaklah dijaga dengan baik dan tidak perlu memaparkan dalam media sosial secara terbuka demi keselamatan diri sendiri. Oleh itu, orang yang tidak berakhlak tidak mempunyai peluang untuk memperalatkan maklumat tersebut. Kesimpulannya, ICT perlu dipelajari dan dipupuk juga sebagai ejen kesepadan sosial. Dengan ini, hubungan antara satu sama lain dalam masyarakat dapat dieratkan dalam media sosial. Maklumat penting dan positif dapat disebarkan dalam masyarakat. Hal ini akan memupuk pertukaran maklumat dan meluaskan pengetahuan penggunaan ICT secara tidak langsung. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Liungi. Nombor metrik SB21056. Saya akan menerangkan subtopik iaitu isu semasa ICT. Terdapat 3 isu yang akan diterangkan dalam subtopik isu semasa ICT, iaitu penyebaran berita palsu, penipuan di atas talian, dan kebocoran maklumat peribadi. Pertama adalah penyebaran berita palsu COVID-19. Tahap literasi media dan informasi yang masih rendah dalam kalangan rakyat Malaysia merupakan antara punca penyebaran berita palsu yang semakin berleluasan berkenaan COVID-19. Hal ini kerana golongan yang menyebarkan berita palsu COVID-19 mempunyai keupayaan yang rendah untuk memahami dan menganalisis tulisan, berita, gambar media dan sebagainya. Pengguna media yang mudah percaya apa sahaja yang dibaca juga merupakan punca penyebaran berita palsu. Mereka tidak akan memeriksa kesasihan maklumat yang dibaca, akhirnya membawa kepada penyebaran terhadap orang ramai. Ini merupakan contoh-contoh artikel-artikel tentang penyebaran berita palsu COVID-19. Seterusnya adalah penipuan di atas talian. Transaksi atas talian kerap digunakan pada masa kini untuk mencapai keberkesanan dan kemudahan. Oleh itu, kes-kes penipuan di atas talian semakin hari semakin meningkat. Terdapat banyak mangsa melapor bahawa mereka terputus hubungan dengan penjual selepas membayar untuk sesuatu barang melalui internet. Selain daripada penipuan jual dan beli barangan, terdapat juga laman web yang mendorong orang ramai untuk melanggan. Tetapi pengguna tidak dapat sebarang perkhidmatan selepas membayar untuk langganan. Sebahagian daripada laman web tersebut juga akan mendapatkan maklumat bank pengguna dan mencuri duit simpanan dalam akaun pengguna. Ini merupakan contoh-contoh kes-kes penipuan tentang penipuan di atas talian. Isu ketiga iaitu kebocoran maklumat peribadi. Menurut data Pusat Bantuan Cyber 999,
dan dikendalikan Cyber Security Malaysia, kes kebocoran data melibatkan pengguna internet bagi bulan Januari sehingga September tahun 2019 lalu meningkat kepada 178 kes berbanding 63 kes dan 19 kes masing-masing pada 2018 dan 2017. Kebocoran maklumat boleh berlaku semasa menjalankan pembelian atas talian maklumat. Maklumat seperti alamat rumah, nombor telefon, nombor kad debit yang dibocor boleh mendatangkan kerugian. Terdapat juga laman web yang menyamar sebagai portal rasmi sesuatu bank dan mendapatkan kata larang bank pengguna apabila pengguna bank itu memasukkan kata larang dan ingin log masuk ke portal bank tersebut. Ini merupakan contoh-contoh artikel tentang kebocoran maklumat peribadi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Lim Hiu Wei dengan matric number SP21019. Topik yang saya ingin berbincang ialah berkaitan dengan isu semasa ICT. Antara isu semasa ICT ialah e-pembelajaran, e-dagang dan judi cyber. Isu semasa ICT yang pertama ialah e-pembelajaran, iaitu pembelajaran dalam talian. Ini telah menjadi norma baharu semasa pandemik COVID-19. Hal ini kerana penutupan sektor pendidikan semasa pandemik menyebabkan semua sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terpaksa dihentikan dan kelas dijalankan secara atas talian dengan menggunakan berbagai platform pembelajaran digital. Contohnya, platform pembelajaran digital termasuklah Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya. Melalui platform tersebut, kaedah pengajaran dan penyampaian maklumat menjadi lebih sistematik dan efisien. Alat mudah alih yang mempunyai sambungan internet sahaja yang diperlukan, seperti telefon pintar, tablet, komputer riba, dan lain-lain. Pembelajaran atas talian juga memudahkan pelajar dari segi pergerakan kerana tidak perlu bergerak ke mana-mana kelas atau pusat. Isu semasa ICT yang kedua ialah e-dagang, iaitu perbelanjaan dan perniagaan dalam talian. Proses membeli dan menjual produk dijalankan dengan cara elektronik seperti aplikasi mudah alih dan internet. Berdasarkan tinjauan Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi, mendedahkan bahawa 57.74% responden mengaku berbelanja lebih secara dalam talian selepas kerajaan melaksanakan pusingan kedua Perintah Kawalan Pergerakan berbanding hanya 19.23% sebelum ini. E-dagang telah membantu perniagaan untuk bertahan semasa pandemik COVID-19 dengan memperbagaikan saluran perdagangan. Contohnya, Shopee, Lazada, Taobao dan sebagainya merupakan antara platform e-dagang yang banyak dikenalkan di Malaysia. Beli-belah dalam talian telah menjadi norma baharu rakyat Malaysia pada hari ini. Malahan, lebih banyak orang memilih untuk membeli belah dalam talian berbanding sebelum pandemik. Melalui platform tersebut, ini banyak memudahkan proses urus niaga. Peniaga-peniaga tidak perlu ruang fizikal yang besar dan mampu menampung berbagai jenis produk kepada pelanggan. Isu semasa ICT yang seterusnya ialah judi cyber. Aktiviti judi dalam talian telah meningkat semasa pandemik COVID-19. Terdapat sebahagian orang telah menyalahgunakan kemajuan teknologi maklumat. Kebesarkan teknologi dan peningkatan pengguna internet turut mendorong dahi judi, tetapi kegiatan judi dalam talian. Sindiket perjudian khususnya secara dalam talian dapati masih aktif beroperasi semasa pandemik COVID-19. Ramai kaki judi beralih kepada kegiatan judi dalam talian apabila terpaksa berkurung sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan susulan pandemik. Berdasarkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, terdapat sebanyak 5,476 laman sesawang perjudian sejak tahun 2016 sehingga 31 Januari tahun ini.
Khidmatan perjudian ditawarkan kepada pelanggan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Dengan kemudahan media sosial, sindikat mempromosi laman web perjudian dalam talian. Platform judi cyber ini bukan sahaja diwujudkan untuk pengguna di Malaysia, tetapi kepada pengguna seluruh dunia. Sahaja tentang pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada doktor dan para pelajar yang menghayati video pembentangan ini sekalian. Nama saya Tessin Row dengan nombor matrik SP21060. Adakah anda rasanya kompleks selepas mendengar banyak maklumat yang ahli-ahli kumpulan saya kongsikan sebelumnya? Janganlah risau, kerana di sini saya akan membentangkan kesimpulan topik kita secara ringkas dan mudah fahami. Terdapat pelbagai bidang yang dipengaruhi oleh teknologi secara global, termasuknya dalam pertanian dan pemakanan, pembinaan, pengangkutan teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media serta teknologi digital berdasarkan kecerdasan. ICT merupakan realiti kehidupan masa kini terutamanya dalam pendidikan. Dengan lahirnya teknologi digital ini, maklumat akan disebar iaitu diterima atau dihantar di antara peralatan-peralatan yang berteraskan teknologi tersebut dengan mudah, pantas dan pada bila-bila masa sahaja. Penggunaan ICT tidak hanya mempunyai impak positif, tetapi juga mendatangkan banyak impak negatif. Ia mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik, namun ia juga seringkali disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Oleh itu, ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Selain itu, ICT perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa depan khususnya di Malaysia. Sebagai insan yang berakhlak mulia, kita dinasihi untuk menyantuni etnik yang berbeza, menghormati maruah antara satu sama lain serta menjaga sensitiviti semua kaum dan agama, terutamanya di platform media masa demi membina keharmonian sesebuah negara. Kepelbagaian etnik menjadikan kita sesebuah negara yang unik. Bagi mengelakkan daripada kesan negatif penggunaan ICT, setiap pihak bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing. Contohnya, sebagai individu, kita hendaklah bijak dalam menyampaikan sesuatu perkongsian maklumat di alam maya agar privasi individu dapat dipelihara daripada tersebar kepada anasir luar. Ingatlah, jangan berkongsi maklumat peribadi di media sosial secara sembarangan. Selain itu, kita perlulah memeriksa kesaksihan sesuatu berita dahulu sebelum mempercayai dan berkongsi tentangnya kepada orang lain. Sebagai ibu bapa, mereka boleh memantau rancangan yang ditonton oleh anak-anak di TV atau perkara yang lakukan dengan peranti masing-masing di samping memberikan kesedaran terhadap bukti perubatan berkenaan kemudaratan daripada penggunaan teknologi. Sebelum saya tamatkan pembentangan kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli kumpulan saya kerana memberi kerjasama atas menyiapkan kerja khusus. Malah proses kita dapat dijalani dengan lebih lancar. Sekian, terima kasih.